Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kelas kita hari ini ialah pelajaran ibadat darjah 6, pelajaran yang keempat, tajuk puasa siri yang kedua. Kita terus kepada slide kita yang pertama, iaitu 10 perkara yang membatalkan puasa. Terdapat 10 perkara yang boleh membatalkan puasa. Yang pertama ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka seperti mulut, hidung, telinga, dubur dengan sengaja. Seperti memasukkan makanan atau minuman. Yang kedua ialah muntah dengan sengaja. Meletakkan sesuatu ke dalam tekak sehingga menyebabkan boleh berlakunya muntah. Itu dimaksudkan muntah dengan sengaja. Yang ketiga ialah jima' dengan sengaja. Melakukan jima' perhubungan antara lelaki dengan perempuan di siang hari bulan Ramadan. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keempat, seterusnya yang kelima, gila walaupun satu lahzah. Maksud satu lahzah ialah walaupun 1 saat. Gila walaupun 1 saat atau 1 lahzah. Perkara membatalkan puasa seterusnya ialah pitam sepanjang hari. Daripada mula masuk waktu berpuasa hinggalah sampai pada waktu berbuka. Seterusnya ialah berbuka sebelum terbenam matahari, berbuka sebelum sampai waktunya, berbuka sebelum sampai masuk waktu maghrib, batal puasa. Yang seterusnya ialah murtad, wali'auzubillah, keluar daripada agama Islam. Dan yang kesembilan, keluar haid dan nifas, yakni darah. Haid ialah darah kotor ataupun darah bulanan bagi orang perempuan, dan darah nifas ialah darah apabila darah yang keluar setelah seseorang itu, seorang perempuan, ibu atau seorang perempuan melahirkan anak. Dan seterusnya ialah wiladah, yakni melahirkan anak. Seorang perempuan yang melahirkan anak batal puasa. Dapat 10 perkara yang membatalkan puasa, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja, muntah dengan sengaja, jima' dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, gila walaupun 1 lahzah, pitam sepanjang hari, berbuka sebelum terbenam matahari, murtad, keluar haid dan nifas, dan wiladah, yakni melahirkan anak. Seterusnya kita lihat pula beberapa keadaan berkenaan dengan puasa. Yang pertama, tidak batal puasa jika makan, minum kerana terlupa atau jahil. Maksud terlupa ialah apabila dia tak ingat bahawa pada hari itu dia sedang berpuasa. Apabila dia makan ataupun terminum, lepas makan minum barulah dia teringat yang dia sedang berpuasa. Maka tidak batal puasa tersebut. Yang kedua, ataupun dengan sebab dia jahil, dia tak tahu bahawa makan dan minum ini merupakan perkara yang boleh membatalkan puasa. Maka sekiranya dia makan dan minum dalam keadaan terlupa atau jahil, maka tidak batal puasanya. Yang kedua, tidak batal puasa sekiranya dia mengeluarkan kahak daripada dalam kawasan tekaknya atau dadanya. Yang ketiga, tidak batal puasa sekiranya dia menelan air liur. Tidak batal juga menelan semula air liur yang masih berada di atas lidah. Air liur yang dikumpulkan di atas lidahnya tapi belum dikeluarkan daripada mulutnya, ditelan semula, maka tidak batal puasanya. Seterusnya, tidak batal juga puasa sekiranya masuk sesuatu seperti lalat atau tepung ke dalam hidungnya. Apabila ada lalat termasuk ke dalam mulutnya ataupun habuk tepung termasuk ke dalam hidungnya atau mulut dia, dia tengah buat kerja mengayak tepung dan debu tu masuk ke dalam hidung atau mulutnya, maka tidak batal puasa. Seterusnya, tidak batal juga puasa apabila termasuk air ketika berkumur,
ataupun ketika dia memasukkan air ke dalam hidung ketika dia berwuduk, tetapi dengan syarat tidak berlebihan. Apabila seseorang itu berwuduk, dia berkumur, kita disunatkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ketika sedang berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, air itu termasuk ke dalam rongga, masuk ke dalam tekak, masuk mulut lah senang kata. Maka tidak batal tetapi dengan syarat tidak berlebihan. Kalau berlebihan juga boleh menyebabkan batal. Seterusnya tidak batal juga apabila berlebihan membasuh najis sehingga termasuk air ke dalam rongga. Atau dengan kata lain, berlebihan ketika bercebok. Bercebok sampai banyak air sampai air tu masuk ke dalam rongga yang terbuka. Tidak batal. Kita masih lagi pada keadaan berkenaan dengan puasa. Seterusnya lagi tidak batal sekiranya termasuk air ke dalam rongga terbuka ketika mandi atau mandi yang dituntut seperti mandi hari Jumaat. Sekiranya seseorang tu sedang mandi dan mandi tersebut adalah mandi sunat yang dituntut seperti mandi sunat pada hari Jumaat. Kemudian air masuk ke dalam rongga ketika dia sedang mandi. Maka tidak batal kerana mandi yang dia buat tu adalah mandi yang dituntut. Seterusnya tidak batal juga apabila keluar mani secara tak sengaja seperti dia bermimpi sehingga menyebabkan dia keluar mani. Maka tidak batal puasanya. Dan seterusnya pula batal puasa kalau sekiranya dia menelan air liur yang telah keluar di bibir. Air liur tu dah sampai kat bibir, dah dikeluarkan sampai bibir. Lalu ditelan semula, batal puasanya. Atau air liur tu bercampur dengan sisa makanan. Air liur yang ada dalam mulut dia dah campur dengan sisa-sisa makanan yang dia makan tadi. Kemudian dah sampai waktu puasa dia telan balik. Maka batal lah puasanya. Batal juga puasa sekiranya termasuk air ke dalam rongga terbuka ketika mandi yang tidak dituntut. Maksudnya bukan mandi sunat yang dituntut. Mandinya seperti sekadar untuk menyejukkan badan. Sebab hari tu, bulan puasa, hari puasa sangat panas. Jadi dia mandi lama-lama, duduk dekat dalam tub mandi tu lama-lama. Kemudian air mandi tu masuk ke dalam rongganya. Batal puasanya. Seterusnya ialah sunat. Satu perkara sunat kat sini, segera berbuka dan lewatkan syahur. Segeralah buka, bila sampai masanya cepat-cepat buka. Jangan tunggu sampai pukul 8 nak buka, tak apalah nanti kita dapat banyak pahala. Tak ada. Lagi cepat berbuka, lagi dapat banyak pahala. Lewatkan syahur lambat-lambat sampailah masuk waktu subuh, barulah selesai. Kan? Jadi dapat sunat hukumnya. Dan yang terakhirlah dimaafkan kalau gusi berdarah. Bila kadang-kadang ada setengah orang dia ada masalah gusi dia dan dia tak sedar yang gusi dia keluar darah dan mungkin tertelan sama dengan air liur dia. Dimaafkan. Baik, sekarang kita lihat pula apakah hukum berbuka dengan ijtihad. Maksud berbuka dengan ijtihad ialah harus berbuka dengan ijtihad jika yakin telah masuk matahari. Maksudnya mungkin dalam satu keadaan ni dia tak pasti sama ada dah masuk waktu berbuka atau tidak. Bila dilihat keadaan alam sekeliling sekitar, cuaca dia dah mula gelap dan dia tak ada kemudahan seperti tak ada jam tangan, tak ada sesuatu yang boleh memberitahu dia mengesahkan, tak ada jam, dia tak boleh dapat pengesahan betul-betul sama ada dah masuk waktu atau tidak, harus berbuka dengan ijtihad. Dan dia yakin telah masuk matahari. Dan yang kedua, tidak boleh dengan zan. Dia tak boleh ragu-ragu yang telah masuk waktu kerana asalnya adalah siang. Dia tak boleh ijtihad tu dengan ragu-ragu ataupun dengan zan kerana sebelumnya dia adalah siang, masih terang, jadi tidak dibenarkan dengan zon. Bagaimana pula keadaan bersyahur dengan syak? Dibolehkan kerana mengikut asalnya masih malam.
Dia lihat keadaan tu masih gelap, jadi dia ingat masih lagi gelap, masih lagi belum masuk waktu berpuasa. Jadi dia pun bersahur, sedang keadaannya masa tu mungkin dah sampai keluar, dah sampai pada selepas waktu subuh. Dibolehkan jika tidak nyata salahnya, dia tak tahu dan tak nampak pun salah yang benda tu dah hari dah siang. Tapi jika selepas tu dia sedang makan-makan, dia nampak bahawa hari memang dah siang, maka batallah kerana nyata salahnya. Bagaimana pula keadaan orang yang terlupa niat? Bagi orang yang terlupa niat, lupa nak niat berpuasa sama ada niat hari-hari atau niat sebulan, wajib baginya imsak. Dia tetap wajib menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dan tidak boleh makan dan minum sesuka hatinya, walaupun pada hari itu dia tidak berpuasa kerana terlupa niat. Apakah dia perkara sunat dilakukan ketika bulan Ramadan? Yang pertama, mandi junub sebelum terbit fajar. Sekiranya ada seseorang tu mempunyai hadas besar, disunatkan mandi junub sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua, berbuka dengan menggunakan sesuatu yang manis seperti tamar, yakni kurma. Memperbanyakkan membaca doa, memperbanyakkan membaca Al-Quran, dan memperbanyakkan bersedekah. Dan akhir sekali dalam kelas kita hari ini ialah perkara makruh ketika berpuasa. Yang pertama ialah berpatik. Apa yang dimaksudkan dengan berpatik ialah mengeluarkan darah kotor melalui urat darah. Yang kedua ialah berbekam. Berbekam juga mengeluarkan darah kotor. Tapi biasanya berbekam ini dilakukan di bahagian kulit ataupun daging-daging cari sikit, siap-siap sikit, lepas tu disedut dengan menggunakan sesuatu tekanan dan mengeluarkan darah-darah yang kotor. Perkara makruh yang ketiga ialah memamah getah. Ambil getah satu masuk dalam mulut dan dimamah. Getah ke tak boleh makan kan? Jadi dia mamah tu hukumnya makruh. Walaupun lepas tu dibuang, makruh tak digalakkan. Seterusnya ialah mencium isteri tanpa syahwat. Apabila ada suami mencium isteri pada bulan puasa, hukumnya makruh. Dan memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan. Sedut air di hidung lebih-lebih hukumnya makruh. Dan yang seterusnya ialah merasa makanan. Nak masak dekat rumah, dekat dapur, masak, rasa sikit. Bimbang makanan tu jadi tak sedap. Apa dia rasa terlebih dahulu. Hukumnya makruh. Tak membatalkan puasa. Tetapi Allah tak suka. Kalau boleh, hendaklah dielakkan. Dan yang terakhir ialah berkumur-kumur dengan berlebihan. Tidak membatalkan puasa, tapi lebih baik dijauhkan ataupun ditinggalkan kerana Allah tak suka. Sampai di sini kelas kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.